Salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Farida binti Sari. Saya Paul N. Ambrose, metric number 67468. Pada hari ini saya akan membentangkan proposal defense saya, GKA 2043 Research Methodology. Tajuk kajian yang saya buat adalah Water Bottles with Bluetooth Speaker. Untuk pengenalan, musik menarik perhatian, memicu berbagai emosi, mengubah atau mengatur suasana hati, meningkatkan output kerja, meningkatkan gairah, mendorong keadaan yang berfungsi lebih tinggi, menggunakan penghambaan dan mendorong pergerakan berirama. Musik mempunyai kesan ergogenik juga, yang meningkatkan prestasi senaman dan meningkatkan prestasi dan daya tahan serta kekuatan. Kajian ini juga menilai pengaruh musik terhadap prestasi senaman terhadap seseorang. Objektif penyelidikan adalah untuk mengenal pasti pengaruh musik terhadap prestasi senaman dan pengaruh musik terhadap degupan jantung semasa bersenam dalam sukan ataupun aktiviti luar. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Setiap kajian yang telah dibuat dimulakan dengan mengenal pasti masalah. Oleh itu, pernyataan kajian menangani punca masalah yang ditimbulkan dalam penyelidikan. Beberapa isu yang dikemukakan dalam kajian penyelidikan ini adalah: yang pertama, orang memerlukan air dan musik dalam kehidupan seharian untuk dehidrasi dan psikologi. Yang kedua, orang tidak tahu musik memberi kesan yang baik terhadap psikologi. Orang ramai tidak mengambil air secukupnya ketika melakukan aktiviti atau sukan luar. Dan seterusnya ialah soalan pendidikan. Kajian dibuat berdasarkan beberapa soalan, yaitu yang pertama, mengapa penting bagi manusia untuk mengambil air secukupnya dalam kehidupan seharian? Yang kedua, apakah kesan musik terhadap psikologi manusia? Yang ketiga, mengapa orang akan membeli produk ini apabila mereka mempunyai alat pendengar Bluetooth untuk sukan ataupun aktiviti luar? Dan yang keempat, bagaimanakah kombinasi pembesar suara dan botol air ini dapat menyelesaikan masalah? Seterusnya ialah tinjauan literature. Menurut The Global Association of International Sport Federation, sukan yang dicadangkan harus merangkumi unsur persaingan. Sukan tidak boleh bergantung pada unsur-unsur keberuntungan yang secara khusus disatukan dalam sukan ini. Sukan ini juga tidak boleh dianggap sebagai risiko yang tidak wajar bagi kesehatan dan keselamatan atlet atau pesertanya, dan tidak boleh membahayakan makhluk hidup dan tidak bergantung pada peralatan yang disediakan oleh satu pembekal. Suatu aktiviti boleh dianggap sukan jika melibatkan persaingan antara dua atau lebih individu ataupun pasukan, peraturan permainan yang membolehkan pemenang ditentukan, tujuan utama kemenangan dan kemenangan ditentukan oleh kemampuan fisikal relatif pesaing, walaupun strategi dan peluang juga boleh memainkan peranan. Dikeluarkan oleh Oxford University Press pada tahun 1999. Kaedah kajian yang akan digunakan dalam kajian ini ialah: kajian ini dilaksanakan adalah untuk menghubungkan objektif kajian dengan hasil kajian. Kaedah persimpulan secara lawak mudah telah digunakan semasa membuat penyelidikan terhadap kajian ini. Kaedah persimpulan digunakan agar data atau maklumat yang didapati adalah tepat dan relevan dengan objektif kajian. Antara kaedah yang digunakan adalah persimpulan.
Persimpulan digunakan untuk menjawab objektif yang telah diutarakan dalam kajian ini. Seramai 30 orang responden telah menjawab borang soal selidik ini, dan responden yang menjawab soal selidik ini terdiri daripada pelajar dan staf di kawasan Unimas. Dan seterusnya adalah kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah soal selidik. Soalan kaji selidik telah dibentuk untuk masalah yang dihadapi semasa melakukan aktiviti bersenam dan mengkaji keberkesanan produk ini kepada pengguna. Seterusnya adalah kaedah soal selidik. Soal selidik adalah kaedah utama dalam pengumpulan data kerana kaedah ini merupakan proses hubungan terus dengan kumpulan sasaran. Kaedah ini juga digunakan untuk mendapatkan data premier. Borang soal selidik adalah bersesuaian dan mengikut objektif dan kerangka konsep soalan yang telah ditetapkan agar soalan tersebut tidak keluar dari sasaran. Terusnya adalah kaedah menganalisis data. Kaedah deskriptif dalam bentuk peratusan dan taburan telah digunakan untuk menganalisis data. Analisis data dilakukan apabila memperolehi data premier dari soal selidik yang dijawab oleh responden. Tahap analisis dicapai apabila data yang diperoleh dipastikan, disuntikan dan ditukarkan kepada angka. Seterusnya, data tersebut telah dianalisis dipersembahkan dalam bentuk jadual dengan menggunakan Microsoft Excel. Dalam borang soal selidik, skala Likert telah digunakan. Setiap item ditentukan tahap persetujuan dengan menggunakan peratusan. Di bawah merupakan formula pengiraan bagi jumlah skor dan peratusan adalah seperti di dalam jadual di bawah, di mana jumlah skor iaitu kekerapan setiap kala darab dengan skor setiap kala, dan peratusan jumlah kekerapan dibahagi dengan bilangan responden. Bagi tahap persetujuan bagi setiap aspek yang dikaji, peratusan paling tinggi diambil kira untuk membuat dan menentukan rumusan tentang tahap persetujuan. Peratusan paling tinggi diambil kira untuk menentukan tahap persetujuan secara keseluruhan item-item tersebut. Seterusnya ialah dapatan kajian. Dapatan kajian merupakan bahagian perbincangan data dan memaparkan hasil daripada penemuan kajian yang dilaksanakan. Dalam kajian ini, dapatan telah dikumpul daripada borang soal selidik. Berdasarkan borang soal selidik yang telah dilakukan, dapat memperlihatkan masalah yang dihadapi semasa aktiviti bersenam dilakukan dan mengkaji keberkesanan produk ini kepada pengguna. Seterusnya adalah expected outcome. Daripada hasil kajian yang telah dibuat, saya dapat membuat jangkaan bahawa saya dapat mencapai objektif kajian yang telah dibuat. Produk ini dapat dicipta dengan menggunakan data dari responden yang telah saya dapat, dan produk ini dapat dihasilkan pada masa yang akan datang. Ini disebabkan produk ini belum lagi ada di mana-mana pasaran tempatan, dan ini menjadi peluang kepada saya untuk menghasilkan dan mengeluarkan produk ini di pasaran tempatan. Kesimpulannya, majoriti responden bersetuju dan memberi respon yang positif terhadap produk ini. Botol-botol with Bluetooth speaker ini bukan sahaja satu produk yang digabungkan dua jenis produk, malah ianya akan menjadi satu produk yang ke arah teknologi yang lebih maju, yang bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan pengguna,
tetapi juga memberi kesan terhadap masa yang lebih jimat. Produk ini juga bukan sahaja akan menjadi two in one produk, tetapi ia juga boleh menjadi dua produk yang berbeza, di mana ianya juga boleh dibuat bersuaian dan dihasilkan, di mana Bluetooth speaker tersebut boleh attachable terhadap botol air tersebut. Seterusnya adalah rujukan yang telah saya dapat melalui research yang telah saya buat